A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan tuan pengurusi acara bahagia, tuan pengurusi masjid, al-mukhlisin. Begitu juga barisan jawatan kuasa, tuan imam terutamanya, barisan jawatan kuasa masjid, pemimpin-pemimpin tempatan semua peringkat, tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur alhamdulillah dengan limpah dan izin dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Kita berada di taman-taman syurga. Yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Hashtag pergi syurga balik hari. Dan jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. InsyaAllah. Begitu juga barang siapa duduk dalam majlis ilmu ini, maka malaikat akan mengembangkan sayapnya sebagai tanda relanya atas usaha orang-orang yang nak datang majlis ilmu. Makna nak beritahu bukan senang nak datang. Tapi bila dah datang tu banyaklah pahalanya. Dan dah lama dah tak baik kerja macam ni, mikrofon banyak macam ni. Dah lama dah tak baik, macam ulet gonggok mana ni bahasa. Penuh kan? Nak baik macam mana? Kan ramai betul baik liputan sampai TV Sudan pun masuk ni. Kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan nak baik macam mana berkorban lah. Yang penting ramai orang dapat dengar dengan baik kan. Mikrofon ni kadang kalau tak pakai ni kan tak clear dia dengar kan, daripada jauh. Jadi alhamdulillah malam ini kita punya ceramah sangat sukar sekali tajuknya, iaitu tajuk bebas. Tu paling susah kali tu. Tajuk paling susah ni tajuk bebas, tetapi setelah dibincangkan dengan tuan masjid, berkisah tentang pengimarahan kita di masjid. Masjid. Alhamdulillah, malam ini kita memilih tindakan yang tepat untuk berada di rumah Allah. Kan? Rumah Allah yang kita duduk ni rumah Allah pada malam ini. Besar keadaannya, besar pahalanya, besar keinginan kita sepatutnya datang ke rumah Allah ini. Itu sebabnya kadang-kadang ada orang datang masjid ni macam-macam. Ada orang sakit perut datang masjid. Ada orang datang masjid pula, dia nak tumpang semayang, daripada tumpang semayang dia tak tahu pun malam ni ada ceramah. Ada ceramah pula, Samsul Debat pula tu. Contoh. Ni ayat-ayat perasan lagi ni, contoh kan. Dan ada juga orang yang datang, dia datang sebenarnya memang nak dengar ceramah. Kan. Ada orang tapi segan sebab selama ni tak pernah datang masjid. Kan, tapi nak dengar ceramah kan. Jadi macam mana keadaannya? Senang aja. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila datang ke rumah Allah dia sah segan-segan. Ni rumah Allah. Semua orang boleh datang. Dan bila ada orang datang, muka tak pernah nampak, tiba-tiba nampak dia datang. Jangan kita sound dia. Tak pernah nampak, tiba-tiba ada malam ni. Faham? Jangan macam tu. Kan? Sebab ada setengah orang pula dia datang bukan sebab ceramah. Ada setengah orang yang tiba-tiba datang. Selama ni tak pernah nampak. Tiba-tiba datang. Mana nak kedui tu? Ada juga orang macam tu. Nak kedui doa selamat. Nak apa. Jangan tak malu ada jumpa dengan imam kan. Tak ada. Bab kedui ni tak ada malu. Kan? Kalau kita sound dia. Tak adalah. Kau datang ni mesti nak kedui. Dia cakap macam tu kan. Tak adalah mana ada. Langsung di pot jemaah daripada masjid lain tentang rumah dia. Itu lagi parah itu. Jadi itu dia. Jadi bila sebut tentang rumah Allah ini, bila datang mengimarahkan masjid, bukan kata datang duduk saja, datang kita beribadah. Kan? Daripada Buraidah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kelaparan ke masjid, bahawa mereka akan memperolehi cahaya yang paling sempurna pada hari kiamat. Itu Nabi dah beritahu kita. Kan? Kadang bila sebut pasal Nabi sebut dengan ayat juga sebab ada orang-orang tertentu. Ada orang tertentu kan dia tak percaya benda-benda macam ni. Kan? Ada orang dia pegang Quran ni pula hari ni. Parah tak parah. Dia pegang Quran ni. Hadis tak nak pegang. Ada pula yang paning-paning macam tu. Ada kan? Ramai ke luar tu sebab bila anak-anak kita belajar kat universiti tu tanya, kau belajar dengan siapa? Kau belajar dengan siapa? Kau belajar agama ni kat mana? Orang-orang ni ada paning kepada kita. Kan? Begitu juga
Ada lah baru ni orang tanya, ada satu pelakon ni lah, dia tanya dengan Abang Samsul Awam. Dia tanya Abang Samsul Awam, Abang Samsul Awam tanya saya. Dia tak tahu macam mana nak jawab soalan tu. Jadi dia tanya saya, apa soalan memang? Dia tanya abang. Dia tanya, kalau betul nak pakai tudung tu wajib, kenapa tak masuk dalam rukun Islam? Mak parah soalan ni saya kan. Biasanya soalan punya kritikal tahap pemikiran tu kan. Dia tak boleh tentukan nak mesyuarat, nak masukkan apa dalam rukun. Macam tu lah. Jadi bila tanya saya kata, macam lah. Banyak lagi benda-benda wajib tapi tak masuk dalam rukun Islam. Contoh, berbuat baik pada ibu bapa. Wajib pun tak masuk dalam rukun Islam. Amar makruf nahi munkar. Kan wajib pun tak masuk dalam rukun Islam. Tapi macam ni lah kata. Alang-alang lah baca rukun Islam tu, baca lah rukun iman sekali kata. Percaya tak pada Allah? Percaya. Percaya tak pada Rasul? Percaya. Percaya tak pada kitab? Percaya. Kalau percayalah semua tu, apa Allah Ta'ala suruh, buat lah. Janganlah tanya banyak, mewakak lah kan. Kan? Nabi dah kata kan. Suruh kita kan, Nabi kata, nanti di akhir zaman, nanti seramai-ramainya orang yang berpakaian tapi sebenarnya telanjang. Apa orang cakap tu? Dia bukan takkan tudung pakai. Ni sekarang ni poning semua. Memang orang lelaki boleh confuse. Kopiah kau telokong. Hanya betul sekarang. Sekarang jangan main bahaya betul sekarang. Kan tiba-tiba lah berdapa pula tengok telokong ke kopiah. Apa pasal? Kan? Tak payah nak nipu siapa. Nak tipu siapa. Torang senapang. Bunga baik. Janganlah mengaku bunga dan awak senapang. Ni payah. Membuang senapang tidak menjadikan kita itu bukan senapang. Yang faham tak faham sudah. Kan macam itulah kan. Banyak tanda akhir zaman sampai tak poning tu boleh gitu kan. Jadi 7 perkara kan. Nabi dah sebut 7 golongan yang mendapat naungan arsy Allah, yang mana tak ada naungan selainnya akhirat besar. 7 golongan. Golongan yang pertama, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ni bukan cerita Mentari ya. Bukan cerita YB ya. Termasuk pemimpin-pemimpin masyarakat, ketua kampung, ketua lorong, AJK masjid, AJK surau, AJK pertubuhan marhaban kawasan. Semua tu ada jawatan, semua kena tanya sebagai pemimpin. Adil tak adil keputusan kita. Termasuklah CEO rumah tangga pun kena tanya. Pemimpin yang adil. Pemimpin. Kan? Nak pula CEO rumah tangga ni banyak yang dijaganya. Faham tak? Bukan rumah tangga itu saja dan beberapa rumah tangga itu. Faham? Faham lah. Jadi banyaklah soalannya. Kena adil. Kedua, golongan apa? Orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah. Itu golongan kedua. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Sikit ke masjid, nak ke masjid dia. Walaupun dia balik kampung daripada Kuala Lumpur ni, walaupun daripada KL kan, dia balik kampung Kek Melaka sampai KL Gajah, dia tetap walaupun masjid Kek mana sini ya? Dia tanya, dia pergi rumah saudara dia tu. Dia tanya, Kek mana masjid sini? Yang dekat sekali, dia tetap pergi masjid. Hati dia dah terpaut. Masjid tak ada sini, surau mana? Sebab dia nak Jumaat. Hati dia tu macam tu lah. Yang dah biasa pergi masjid, macam tu lah. Kemudian yang keempat, orang yang berkasih sayang kan? Bertemu kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Itu dia. Nampak? Kita bersahabat kerana Allah, sayang kerana Allah, bercinta kerana Allah. Kau dapat lah, buat lah kan? Bukan sebab kecantikanmu yang menjadi idaman hatiku, tetapi jiwaku milik Allah, wahai isteriku. Kau dapat lah. Kau dapat macam tu kan? Dan begitu juga yang kelima,
Orang yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik dan kaya, tetapi menolaknya kerana takut kepada Allah. Bukan makna perempuan buruk dan miskin boleh. Kaya dan lawa tolak. Buruk miskin tak apa, tak boleh. Nah, kalau maksudnya kalau dah kaya dan lawa pun kita tolak, yang buruk lebih lagi. Macam tu. Jangan salah baca. Yang keenam, orang yang memberi tangan kanannya dan tangan kiri tak tahu apa yang tangan kanan tu bagi. Maksudnya merahsiakan sumbangannya. Orang ni dapat pelindungan arasy Allah besok, dapat naungan arasy Allah. Ini bagi dia cek besar dinding. Kan? Keluar sahabat buku depan macam mana? Kan? Saya ikhlas nak membantu. Siap buat press conference menyampah. Itu pun salah. Apa ikhlas macam tu? Dia pergi jumpa imam. Imam, saya nak sedekah 7 ekor unta untuk raya korban nanti. Dan saya minta satu je, Imam. Tolong umum sebelum sembahyang raya. Mak itu tak teraya kan. Kan? Rahsiakan sumbangan. Kadang-kadang kita dah sabut balik tu. Bila kita sabut, padam, pala berapa? Kau tahu tak kos pembinaan masjid tu berapa? Berapa? 100 juta tu. Euro. Duit aku ada RM5 dalam tu. Dah lah RM5, sabut pula langsung tak dapat apa. Janganlah sabut. Diam-diam sudahlah. Kan? Kalau kita sebut, aku ada juga bagi sikit. Ada berapa? Adalah. Tak payah sabut. Kita nakkan periktirafan siapa? Tak payah. Itu sebab kat Masjid Bandar Sri Senayan. Macam tengok. Masjid Bandar Sri Senayan. Tapak 6 juta lebih. Kos pembinaan 100 juta lebih. Seramai-ramai orang datang. Ambil gambar. Semayang tak ramai tu? Kan? Masjid lawa memang tak kisahlah. Kan? Tapi singgahlah semayang. Kan? Ramai-ramai. Tapi yang tak masuk dalam tu lagi ramai. Masih ada ruang lagi. Macam Masjid Besi Putrajaya dulu lah. Sama ramai yang datang ambil gambar. Yang pengantin-pengantin pun dah tahu tempat lain kan. Semua situ dia kain gaun macam ni melengkap dinding. Orang ambil semayang tu dah 8 kali basuh tangan. Dan nengok tentang tu. Kan? Jadi kita bagi kita fikir kos pembinaan masjid 1 juta dan dia tak nak orang tahu siapa yang bagi, tapi orang tahu juga sebab kebaikan itu. Bukan dia yang heboh kan, orang lain yang heboh kan. Dan punya hebat dia, banner masjid tu, dia siap buat ada satu tapak tu. Dia kata kalau aku meninggal nanti situ tanam. Punya hebat. Kita yang dah jadi imat masjid kat sini kan. Belum ada lagi berani. Saya yang buat kubur tu, topi pakar tu saya punya berani. Tak berani dah, termasuk yang bercakap bukan orang lain. Dan begitu juga yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian. Kan? Bersendirian dan basah pipinya dengan air mata mengenangkan dosa kepada Allah. 7 golongan ni. Dan kita ini nak fokuskan golongan yang ketiga. Hatinya terpaut pada masjid. Hidup kita dalam dunia ni sementara je sifatnya. Jadi tak sahlah kita nak lagak-lagak. Datang ke masjid je tengok. Pengajaran dia yang paling mudah. Pergi masjid, kita semua sama. Tak ada yang lebih tu. Tak ada. Tak kira apa pakat. Dia tak ada cakap, siapa yang gaji 5,000 ke atas, saf pertama. Tak ada. Kau gaji, kau jauh budak pejabat belakang tiang lah kat seluruh semayang. Tak ada. Tak ada pun. Tak ada kira macam tu. Kau kan naik kereta apa? Sebabkan walaupun gaji kau rendah tapi kereta kau pasang, kau masuk saf kedua. Tak ada. Mana ada. Dia tak kira itu pun. Dunia ini sementara sifatnya. Apatah lagi yang ada dalam dunia. Jangan lupa tu, ingat perkataan tu. Dunia itu sementara. Yang dalam dunia lebih lagi sementara. Cuba fikir, zaman Nabi dulu masuk Isra' dan Mi'raj, kan? Tak lama lagi nak masuk bulan Isra' Mi'raj ni. Masa Isra' Mi'raj, Nabi didatangi oleh seorang perempuan tua yang bongkok 3. Jibril boleh kata, wahai Muhammad, itulah dunia. Dah tua sangat dah. Tunggu masa nak kiamat. Zaman Nabi dah tua, zaman kita lebih lagi.
Saya fikir, masih lagi nak kerja dunia tu? Tak, kerja tetap kerja dunia. Taklah nak cakap apa-apa. Kan? Apa ciri-ciri dunia? Kan? Dunia sementara. Dalam dunia lebih lagi. Kedua, dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Jangan lupa tulis tu. Senang kan cerita kan? Jangan lupa hashtag. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Kan? Sila hadam. Ayat dia kan? Ayat orang sekarang. Tepuk kata kan? Itu satu lagi kan? Budak sekarang punya kan? Trending. Ya. Iya, sekarang ni trending je main-main. Kita kena tahu tu budak-budak ni buat apa. Kadang-kadang kita tak faham. Dia buat macam-macam. Kita ambil gambar macam ni. Ada orang macam ni. Zaman dulu macam ni pandang tempat lain. Dulu. Kan? Orang dulu ambil gambar semua tempat lain. Kalau dia tang topi handsome daripada depan. Macam tu lah. Sekarang budak-budak ambil gambar macam ni. Apa kono budak ni? Macam ngintil tak hidung. Apa hal budak kan? Itu style budak rupanya mini love. Dia cakap, oh kita tahu. Yang seorang macam ni. Apa hal dia pula macam tu? Anak-anak kita je pakai tu kan? Jadi itu dia. Dunia ni bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Jadi apa dunia? Dalam dunia ni apa? Yang pertama suami isteri. Sementara. Orang perempuan jangan nak bangga-bangga lah. Cerita korang, suami I yang terbaik tahu bagi I 3,000 sebulan. You ada? Besok pendek napis lagi. Nanti. Macam mana? Kan isteri aku yang terbaik, dia masak sedap. Besok meninggal. Kita muka dah tak boleh belah. Muka tak boleh belah istilah orang sekarang kan. Orang tak nak kayak kita dah. Dulu bini kita tu komen lawa lagi kan. Macam mana nak bangga-bangga sementara menurut kajian suami mati dulu. Jadi orang perempuan hati-hati. Yang kat depan ni semua mudah mati. Jangan disokal-sokal. Abang dah korek kawan tu mati. Jangan main. Elok panggil abang. Panggil elok. Bang mana makan pun mati juga sebab tak biasa panggil macam tu. Jadi training berawal. Kan? Ya. Jadi elok melainkan walaupun sementara sama-sama kita menuju ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bawa suami isteri pergi masjid. Jangan lupa cerita Isra Mi'raj tadi, saya cerita itu je pasal perempuan. Panjang lagi cerita Isra Mi'raj ni, memang seronok tapi tak sempat malam ni. Maka kena panggil lagi. Itulah. Mana saja beritahu lah, saja beritahu je nak ingatkan. Panjang lagi cerita tu tapi saya bawa tu je. Jadi bila kita cerita tentang suami isteri sementara, bawalah menuju ke jalan redha Allah. Jangan lupa dalam khutbah terakhir Nabi pesan kan, kita seperti mana kamu mempunyai hak ke atas isteri kamu, isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu, termasuklah nafkah. Bila sebut nafkah, zahir faham, batin tu pula jangan ingat yang atas katil saja. Nafkah batin termasuklah orang lelaki memberikan didikan agama kepada isterinya. Itu juga satu bentuk nafkah yang wajib bagi. Maka kalau kita rasa-rasa tak boleh mengajar atau tak sempat mengajar isteri sebabkan kesibukan jadual ceramah contohnya, maka janganlah dilarang isteri itu untuk belajar agama di masjid. Contoh, yang dengar besok ada kuliah agama je dengan Ustazah Asma Harun. Tak apa, besok abang hantar. Macam ni acap ya. Pergilah belajar, eloklah tu. Besok abang hantar. Ya bang. Sampai kat masjid, abang tak dengar sama. Masuklah, abang ada urusan lain. Macam tu. Jadi mana biar orang perempuan masuk belajar. Jangan kita abaikan bab ini. Jangan tu. Ramai orang ingat batin ni yang itu je. Yang dalam diri ni termasuk juga didikan agama. Yang kedua, dunia apa? Harta benda, kereta sementara, duit sementara. Yang dalam masjid ni insya-Allah banyak kelebihan. Tapi dunia, kereta, apa lama baru?
Sampai masa boring tengok. Berapa lama? Lawa kereta cantik berkilat. Dahsyat. Tak ada. Paling lama pun 2 minggu. Bayar kali pertama dah boring. Renew road tax lagi boring. Tengok. Kan? Jadi tak sah nak melanggar-melanggar. Handphone. Kau nampak telefon baru. Mak. Sampai ke rumah, rupa-rupa dengar-dengar dekat dalam TV, radio, dah keluar iklan telefon yang lagi baru daripada yang kita beli. Handphone kamera 3. Tiba-tiba hari ni dah keluar handphone kamera 4 kamera. Apa ke gila sampai umpik kamera kau nak buat apa? Kan? Saya tak nak sebut jenama dia apa. Sebab dia tak taja program ceramah kita malam ni. Cukup saya sebut kamera 3 dengan kamera 4. Fikirlah sendiri. Itulah dia. Salah kan? Kau jawab dah ada tuan baru. Dan kita tengok juga begitu juga bila kita sebut tentang yang ketiganya, dunia ini adalah pangkat, kedudukan, kuasa sementara. Jawatan aku paling besar dekat pejabat kerajaan tu, dekat pejabat tanah tu. Aku pangkat paling besar sekali. Kau tak tahu ke? Ayat kan. Sampai masa duduk tepi tiang, tunduk pencen. Nak belagak apa? Tak ada apa pun. Tapi kalau dia sepanjang dia bekerja dulu tak belagak, banyak tolong orang. Sampai ketua orang cari dia. Tuan kena tolong kan. Tuan tak boleh relax-relax. Tuan kena bantu kami masyarakat sini. Khidmat tuan ni, idea tuan tu kena untuk bangunkan tempat ni. Tuan, nampak? Jadi kita ni nak cari yang kekal abadi. Apa benda saham yang nak kejar ni? Saham akhirat yang kita nak kejar. Yang saham akhirat nak kejar. Sebab apa? Sebab Nabi dah pesan. Bukan Nabi pesan. Allah sendiri beritahu itu. Allah beritahu dalam Quran apa? Allah beritahu dalam surah Asy-Syura ayat 20. Surah Asy-Syura ayat 20 Allah beritahu barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, maka Allah akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Tetapi barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, maka Allah akan berikan sebahagian sahaja daripada apa yang dikejar. Malahan hidupnya tidak akan pernah bahagia. Itu sebab kita datang masjid malam ni. Kan? Mana ada kena bayar? Datang. Percuma. Ada kena bayar? Setiap yang masuk malam ni semua kena bayar RM50 seorang. Mana ada? Yang paling kuat pun kena bayar penceramah. Jangan lupa saja beritahu kan. Jadi makna tak adalah saja. Kan? Tak, maknanya hari ini peluang kita nak masuk syurga, tiket ni nak dapat kelebihan sama akhirat ni dah bersama. Cuma tak tinggal lagi kita yang kadang-kadang tak nak. Tak payah cerita banyak lah. Contohlah semayang jemaah. Berapa kali ganda daripada pahala dia tu daripada semayang seseorang? Berapa kali ganda? Berapa kali ganda? Tengok, semua orang jawab dengan jelas. Tak ada siapa yang tak tahu. 27. Semua jawab tu. Tak ada siapa pun. Berapa kan? 27 ke 25? Tak ada yang tanya macam tu lah. Tak, dalam 20 ke 30 macam tu lah. Tak ada jawab macam tu. Semua orang tahu 27. Tapi kenapa tak ramai? Kenapa tetap tak ramai? Subuh makin lama makin sadih azan Bilal. Tapi sini okey. Tempat lain. Saya tu sebab saya tak boleh tolak ceramah di sini. Sebab saya difahamkan jemaah subuh pun macam ni lah ramai. Kalau dah terperanjat itu macam tak lah tu kan. Tapi memang ya. Kenapa tak ramai? Sebab pahala tak nampak. Pahala tak nampak. Kalau pahala nampak lain, contoh kan, kita tukarlah 27 kali ganda tu jadi RM27 punya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok dalam poket RM27. Ada tu. Ya seorang pula. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok tak ada pula. Ya Allah, kenapa lapik sistem? Ada masalah sistem sikit, tapi lapik sikit. Masa tu
Kalau bagi duit tunai lah, orang perempuan kat belakang, tahu tak apa dia bincang? Kau dah berapa lama dah semayang sini? Orang perempuan tanya. Baru 2 minggu kak, Allah banyak duit kau. 27 kali 5 kali 40. Ya, kau tahu tak? Aku baru tahu. Tak berguna punya jiran. Dia marah jiran tak beritahu dia. Dapat RM27 satu waktu. Punya marah sebab duit. Itulah perangai orang perempuan. Orang lelaki, dia tak bincang soal remeh-temeh macam tu. Dia bincang soal dasar. Agak-agak kau lah, Mat. Kalau kita dapat 27, imam dapat berapa? Tu dia bincang. Dia bincang itu. Dia bincang soal dasar. Ditahan kereta imam. Imam cakap, imam dapat berapa? Imam ni berzuhud. Susah saya nak cakap. Alhamdulillah, imam kena cerita lah. Benda ni kena telus. Imam kena cakap. Macam ni lah. Ni contoh lah tau. Tak boleh tak macam tu. Ni contoh lah. Dia kalau khusyuk tu lebih lah sikit. Kalau lupa-lupa tu kadang banyak kurang kan. Tapi minimum lah. Dalam RM40 tak lagi. Contoh lah, contoh. Malam tu bertubuh nak jadi imam yang mimin. Itu kalau duit. Sedangkan apa yang Allah bagi lagi banyak daripada duit tu. 27 kali ganda daripada berapa tak pernah digambarkan. Tapi kita itulah masalah. Hati kita ni kadang-kadang tetap nak milih yang senang. Tu sebab zikir tu dekat kalau kita buka buku tahlil tu kan. Ulama-ulama Nusantara dia dah susun kan. Lepas baca Yasin, baca Fatihah, baca 3 Qul, baca surah Baqarah, baca ayat kursi. Lepas tu zikir. Dia ada bagi kan. Sebab memang ikutkan zaman Nabi tak ada. Tapi disusun sedemikian rupa sebab dia dah kenal, ulama Nusantara dah kenal perangai orang Melayu di Nusantara ni pemalas beribadah. Tu je ayat dia. Memang ya, cuba imam baca ayat panjang, menguak belakang tu. Nak bulan Ramadan, tarawih, baca panjang. Kawan tu dah lah konyang, yang konyang marah, yang lapar marah. Kenapa tu? Dia dah lah tak makan sangat tadi ni, lama pula dia baca. Gila tu, bila lah nak mati imam ni. Mak tu. Kono pula imam yang tua pula yang jenis yang sentimental je, kan? Imam sendiri kira di topik lain ke kan? Iya. Allahu Akbar. Parah tu. Wah, kita salah masjid ni tu. Bismillahirrahmanirrahim. Batuk lah. Parah. Alhamdulillahirabbil alamin. Isya belum tarawih dah. Wah parah ni nak keluar ramai tu masalah tu. Itulah kan. Sedangkan kita ni nak mengajar pahala tu bukannya dah didatangkan imam macam tu. Kau dah lah. Tu okey tu tuan, kek kerumpul. Tuan tak pergi kek kampung-kampung ni. Yang sound tak clear tu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Milah panggil dia memang. Sami Allah halimah hamidah. Limah ada midah ada lagi tu. Bayang tu. Parah. Kan? Tapi bukan kat dah lama dah. Dia tempat dulu. Sekarang tak ada. Tapi nak bagi tahu pahala besar Allah bagi kat kita, kenapa kita tak nak? Malah kerja akhirat dunia pun dapat, jangan risau. Jadi itu sebab kita datang ke masjid, mengimarahkan masjid. Kan? Bab kejiranan pun masjid jadi penyelesai. Sebab sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa jiran kita ya Rasulullah? Nabi jawab 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Kiri kanan faham. Depan belakang faham. Sahabat yang tangan atas bawah tu mana? Ya Rasulullah, atas bawah tu macam mana Rasulullah? Nabi kita senyum. Kamu ikut saja, Nabi kata. Sampai sudah dia tak jumpa. Zaman kita baru jumpa jiran atas bawah, rumah flat, rumah apartment. Tetapi golak-golak juga. Tapi nak beritahu 40 kiri kanan depan belakang atas bawah wajib baik. Faham?
Kadang-kadang cara nak baik, kiri kanan pun tak tahu. Lepas 5 tahun baru tahu jiran dia Samsul debat. Kadang-kadang kadang-kadang kita keluar rumah, jiran tak balik lagi. Jiran balik pula, kita dah tidur. Macam-macam lah. Tak payah jumpa. Tuan-tuan okey tu saya itu 5 tahun lepas saya layan jiran sebelah rumah saya, dia siram pokok. Saya relax kan, berbual dengan dia boleh cakap, "Bang, abang perasan tak? Muka abang kan sebiji macam penceramah dalam TV tu." Aku rasa aku dah tu, kata. Siapa pula yang macam aku ni? Saya kata kan, rupa dia tak tahu saya Samsul debat. Bila tengok depan-depan tu lain lah. Dia pun cakap, saya pun tanya, siapa? Anak yang tinggi yang cakap di 9 tu. Samsul debat? Ha, dia. La ilaha illallah, dia memang betul. Lepas tu kalau abang pakai kopiah kan, abang pakai kurta ke, pakai baju Melayu, mesti kau percaya punya. Kesian betul depan. Saya pun cakap, bang, sebenarnya saya lah Samsul debat. Dah lah, saya kenal dia siapa. Ha? Oh, tak boleh tolong ni. Ha? Saya pun biar. Lepas 2-3 hari saya balik dia ceramah kat pagar tu, dia pegang tangan sembang, minta maaf, memang tak perasan. Bini dia marah, bang butuh kau tu lah Samsul debat. Bini dia marah. Itu tak apa tuan-tuan. Baru-baru ni saya ceramah dekat Kajang rumah ni. Dia duduk sebelah saya, jemaah. Saya semayang, saya lambat sikit datang. Saya semayang kat belakang, sebelah dia. Lepas tu dah habis semayang. Penceramah belum sampai lagi. Saya kata topan. Saya pun cakap, oh ya, kau siapa penceramah? Saya takut kau lain pula penceramah. Kau salah masjid kat aku ni. Samsul lah yang Samsul debat. Samsul debat. Saya pun macam mana aku nak beritahu ni. Saya biarlah. Ramah selalu penceramah sekarang selalu lambat. Sudah aku dah. Aku kata saya jadi tak lagat nak betulkan dia. Saya biarlah. Tak lama untuk kan datang. Orang datang tanya, Ustaz, terus balik. Dia pun menang. Dia tengok balik. Tak sampai saya beli ceramah dia dah balik dulu. Lalu dia. Itu sebab kita datang. Itu sebab kita cerita tadi. Kita cerita tadi kita ni nak pasal masalah jiran. Boleh selesai. Macam mana? 40 kanan, 40 kiri. Hampir mustahil kita nak baik dengan jiran-jiran kita. Susah. Ada satu jawapan. Pergi masjid. Selesai. Jangankan 40 kiri, 40 kanan. 100 kiri, kanan, apa belakang pun boleh baik. Datang masjid. Bercampur dengan masyarakat. Koro pun pandai berkawan tu. Jangan sebut koro sumang. Biarlah ada makna hidup ni. Campur dengan orang. Keluarga kita mungkin boleh bahagia dalam rumah, tapi tak ada maknanya kalau tak campur dengan masyarakat. Ingat tu. Ya, baik setakat dalam rumah berbandul. Jiran sama rumah tu, Assalamualaikum, salam. Ya. Nampak lama tak nampak. Dah sibuk sikit sekarang ni. Oh, okey. Tanya nak semalah ni. Lama tak nampak. Lama tak nampak, butuh tu. Kan. Bila kenduri kenara, jumpa imam. Imam nak tanya lah imam, tarikh berapa bulan yang sesuai dapat kenduri imam. Kenduri apa tu? Nah, ni doa selamat nak pergi Makkah. Dapat panggilan haji ke? Alhamdulillah, insyaAllah. Itu. Nanti saya semak. Nak buat bila? Kalau boleh imam, hari Isnin malam ke, cuba imam tengok. Tak boleh, dah ada dah ni. Dia buat bila lah, lepas Isyak. Kalau buat rumah saya sekejap, Pak Maghrib boleh ke? Nanti saya tengok dulu. Saya bincang dulu. Nanti saya beritahu balik. Nampak? Macam tu lah. Kadang-kadang dia tak nak. Tak apalah imam, saya beritahu je kalau imam tak dapat. Macam mana? Rumah dia pula sound imam macam tu kan? Tu okey tu. Ada yang datang masjid, imam mana imam? Imam pun dia tak pernah. Yang dia tanya, imam. Imam mana imam? Imam dia tanya tu. Imam pun ada orang, ya lah imam. Tak maaf Ustaz, tak perasan. Kau biasa semayang mana? Sini lah Ustaz. Kau tak perasan lah. Dah imam semayang pandang depan, dah salah imam lah pandang depan. Gila dia baju kan. Takkanlah. Macam penyanyi kan dia pandang penonton. Imam lepas ni kena pusing belakang. Tak ada apa hal. Kan? Jadi, makna banyak penyelesaian yang kita boleh buat. Kemudian Rasulullah SAW memberi jaminan buat umatnya antara mata yang tidak akan disambar api neraka Jahannam sampai bila-bila adalah mata yang menangis kerana takut kepada Allah. Cukup mahal sekali bila memiliki hati ini. Didik jangan datang ke masjid. Sebab
Disebutkan bagaimana Hanzalah tanya. Hanzalah bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bagaimana nak mengelakkan diri kami ini menjadi seorang yang munafik? Kenapa pula? Apa maksud kau tanya pasal munafik ni? Sebab bila kami bersama dengan Rasulullah, Rasulullah cerita pasal syurga, kami terbayang syurga. Bila Rasulullah cerita pasal neraka, terbayang neraka. Tapi bila kami jauh pada Rasulullah, kami leka dengan suami, leka dengan isteri, leka dengan anak, leka dengan dunia, kami terasa seolah jauh. Maknanya mula baik perangai. Jadi Nabi bila sampai soalan daripada Nabi, Nabi kata, Nabi pesan, perbanyakkanlah menyertai halaqah zikrullah, menyertai majlis-majlis mengingati Allah. Antaranya ceramah-ceramah di Masjid Al-Mukhlisin. Datanglah, kan? Sebab bila kita datang dengan ceramah, tak kira lah penceramah mana pun datang, mesti ada dalam hati kita, lah betul lah dia cakap, aduh, aku tak patut buat macam tu. Mungkin ada dalam hati kita, aku tak nak buat macam tu dah. Ya Allah, tak sangka pula itu pun salah. Contoh, keluar pada masjid buat perangai dia balik, kan? Tapi masuk dalam masjid dengar, lah betul dia. Nampak tak? Jadi bila dia membiasakan dirinya berada di rumah Allah, mudah-mudahan hatinya dapat dididik untuk menjadi orang yang dinasihatkan oleh penceramah. Itu sebabnya bila kita tengok kan hari ini cabarannya berbeza-beza. Tak macam dulu. Dulu lain, sekarang lain. Dulu kita tengok TV 1, TV 2. Kok Hana lah pasang aerial buluh tu sampai tatih hatap tu tinggi lagi. Buat orang TV 3. Tapi lah kita tengok kan cerita-cerita tu. Tetapi hari ini zaman dah ubah. Beribu-ribu channel hari ini. Dengan internet TV lagi. Tak terkejar dah kita. Kita berhenti sekejap untuk laluan untuk azan. Jadi ikutkan tak sama. Tak sama. Dulu dengan sekarang tak sama. Cabaran dah berbeza. Jadi lebih lagi lah kritikalnya. Tetapi Nabi dah pesan. Aku tinggalkan kalian dengan dua perkara. Misalnya kalian berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Quran dan Sunnah. Nabi dah beritahu. Tengoklah sekarang anak-anak kita kan. Leka dengan gadget. Leka. Jadi semua tu akan datang. Cabaran ni sudah datang. Tetapi kita kena perlengkapkan anak-anak kita, keluarga kita dengan ilmu, iman dan amal. Iaitu berteraskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu sebab kita nak galakkan keluarga kita pergi masjid, kan? Pergi dengar kuliah agama supaya jiwa dan hati tu diisi. Kan? Yang mana kelebihan-kelebihan datang ke masjid ini digambarkan antaranya mendapat naungan arash yang tu saya dah cerita tadi. Yang keduanya, Allah akan menyambut orang yang datang ke masjid yang kedua. Yang mana sabda Rasulullah SAW, tidaklah seseorang mendatangi masjid untuk melakukan salat melainkan Allah bergembira menyambutnya semenjak ia keluar dari rumah, seperti gembiranya orang yang sedang menyambut tetamu yang telah lama tidak hadir. Bukan makna yang datang tu dan selalu datang, tak. Maksudnya macam kita lah, ada orang dah lama tak jumpa dengan kita gembira betul dapat jumpa dia hari ni. Macam itulah keriangannya Allah bila kita datang. Setiap kali kita datang, daripada rumah lagi, dah Allah gembira menyambut kedatangan kita. Itu kelebihan yang kedua. Kan? Banyaklah kelebihan, tapi saya kongsikan mana yang boleh lah, mana yang sampai. Kan? Jadi mana kata, pergi tempat lain pun tak macam tu. Kan? Tapi datang rumah Allah dia gembira. Apa lagi tuan-tuan nak? Punya selesa masjid, kapet abang, sujud terbanam muka, apa lagi nak? Kan? Dengan basah kipik, apa lagi nak? Punya sajuk kan naikon, nampak? Mengelatuk dia sajuk, apa lagi nak? Saya cakap. Kan? Punya selesa keadaan selesa keadaan dah bagi ke kita. Tetapi kena ingat, bono-bono ni semua, lampu tu nak nyala, dia fikir lama tu nak nyalakan lampu ni sebab mahal bil ni. Kan?
Bukannya percuma, kono bayar. Jadi kita ni yang datang, sumbangkanlah. Sumbangkanlah, bantu. Masjid ni nampak ni. Ni kipeh ni saja. Paling murah pun 35,000. Kipeh ya. Ini memang tak boleh selalu pasang. Dia kalau pasang ni, kalau orang tak ramai, tersingkapkan imam. Dia memang. Sebab dia punya angin ni macam angin luar. Memang ya. Saya tengok dekat masjid apa tu? Alah, masjid yang dekat tempat yang ditampak tu, yang ditambak tu dekat Melaka tu apa? Meslat Melaka kan. Dia memang pakai kipas ni. Dia punya sejuk dalam tu lain macam. Tu dia kata tu kalau pakai paling laju tersingkap-singkapkan orang. Ya. Jadi tu sebab bukan percuma. So malam ni kalau apa, kita sumbangkanlah kan. Jadi dengan ini saya maklumkanlah bahawa kalau nampak tabung kan jangan resah dan gelisah. Maknanya kutipan dah bermula lah tu. Ya, dah bermula lah kutipan tu. Jadi mana yang anak-anak anda yang telah ditugaskan untuk mengutip ni. Jadi nampak kan jangan resah dan gelisah. Relax ya. Relax ya. Jangan alamak sampai pula dia. Alah, tabung ni tentu kan. Nampak? Kan? Jadi tak boleh bagi RM1 bagi RM10. Macam tu ya. Tak boleh bagi RM10 bagi RM100. Kalau tak boleh, umum 4 jangan risau. Golang rantai apa yang ada tu masuk dalam tu. Jangan risau. Kan kau tak ada kan handphone tu masuk. Tahulah JK Masjid nak format dan hantar kat Kodai Cina. So dapat berapa? Tengoklah. Kan? Bagi. Jangan tak bagi. Mana dek round. Bawa. Berapa karung yang ada tu? Bagi. Ini sonang-sonang dapat pahala. Tak payah bangun pun. Budak tu datang. Panggil. Sini. Macam tu. Garang sikit bagi. Kan? Bayangkan nama Allah tu dekat Bandar Seri Senayan boleh bagi 100 juta. Kita mempertahankan keseriggitan kita. Apa cer? Kan? Lebih lah sikit bagi. Sedekah hari Jumaat. Apa buah yang bagi besok? Buah pisang. Mempertahankan kepisangan. Bagilah buah. Memanglah sedap. Apa ingat konon bau? Kan? Memanglah sedap pisang tu tapi tambahlah buah lain. Green apple, seedless grape, strawberry. Baru masuk dalam khutbah Jumaat itu. Kepada semua jemaah di luar sana, jangan leka mengajarkan buah. Ingat orang belakang. Mana imam lah sekali keluar. Aku tak mengasuh pula. Asing-asing lah sikit untuk JK Masjid kan. Tak, kadang kita ni sedekah ni kadang kita lupa. Kita ingat duit dia kau. Tak semestinya. Buah macam hari Jumaat, hari Khamis malam Jumaat bila baca Yasin kan. Bagi kat rumah ya. Ambil dia duit 100, kau bolehlah mihun kau buat mihun goreng jantan. Makna mihun goreng tu ada telur, jantan lah. Kan? Kau bungkuskan 100, sap letak dekat masjid. Sedekah. Orang dapat pula bawa balik makan. Aduh, hai kita dapat pahala. Apa pening-pening kepala? Kan? Itu mulalah cakap, duit bukan segala-galanya. Memang, tapi segala-gala nak pakai duit. Sumbeklah dalam tu. Jangan banyak cerita nak berhujah lah dia. Lepas tu kalau tak dapat duit tu, jangan risau. Minta dengan imam, nombor akaun masjid, transfer online, settle. Sekarang kan, bukan susah-susah mana kan? Semua senang tuan-tuan. Bagi. Dan Allah menyambut kita ni datang Selasa, semua dah harga. Betul. Kan? Semua harga. Ada harga. Tu sebab saya dekat kampung mak saya tu. Saya dengan mak saya kadang pening kepala dulu lah. Kat surau kampung mak saya tu. Makin lama makin tak ada ceramah. Apa hal pula? Rupanya tabung surau dah tak ada. Begitu saya kata tak apalah. Saya carilah. Setiap kali panggil penceramah luar, saya dengan mak saya bayar duit penceramah kadang. Terpaksa. Lepas tu saya cari kan dana-dana tanya orang sana sini-sini. Dapatlah kumpul. Dah banyak duit dah sombong pula dah tak nak penceramah besok. Ingat tak tahu tadi? Saya daripada tadi menang cawan ni, pahal dia letak cawan. Terima kasih Tuan Haji, terima kasih. Terima kasih Alhamdulillah. Jadi makna kata kan kita ni kadang-kadang itulah dia. Dalam kehidupan kita ni fikir buat baik senang kan. Dan dalam masjid ni mudah. Masjid ni mudah. Bayangkanlah Allah menyambut kita bila kita datang masjid. Dah lah Allah sambut, datang pula selesa macam ni. Kan? Macam kita pergi macam kita pergi Makkah, Madinah lah. Kenapa perasaan kita rasa macam tu? Sebab kita rasa seronok, kita rasa apa, hati tenang, tak ada fikir apa dah. Jadi bila kita datang sini, tak ada nak fikir apa dah, selesa, nak fikir apa lagi. Kadang-kadang orang tu selesa, relax. Ya. Balik rumah kan bising.
rumah kat sini okey. Mana ada bisik? Tak ada. Balik rumah kan ada tak betul. Orang perempuan ni kan tu. Jangan bisik-bisik. Kadang orang lelaki ni tiba imam nak ajak kan. Malam ni kita ngaji nak. Boleh imam. Dah lama tak ngaji. Semenjak tadarus tu. Tak ada ngaji dia nak. Malam ni ngaji. Boleh? Boleh. Lepas isyak mengaji. Punya seronok ngaji. Pukul 10 boleh. Sampai rumah. Mak dia punya tanya. Kek kau ni. Assalamualaikum. Gimana? Abang tadi pergi ngaji. Macam ni ngaji. Allah mulut dia la ilaha illallah. Tak percaya sama dia ngaji. Ya abang ngaji. Kau telefon imam. Kau tak percaya kau tanya imam. Ramai lagi tadi ngaji. Sudah lambat balik. Benda lah. Allah payah betul. Bukan orang perempuan sini lah. Tempat lain. Perempuan sini ke tempat lain. Besok tu imam. Waktu maghrib dah tanya. Dah sebelum maghrib. Malam ni nak kaji lagi tak? Minta maaf. Tak dapat. Malam tadi dah macam mafia dah. Tak dapat dah. Malam tu, lepas maghrib bagi salam tu balik. Tak sampai zikir. Sampai rumah, Assalamualaikum. Cepat balik, tak semayang ke? La ilallah, tak semayang nak cakap. Balik lambik salah, balik copek salah. Tak tahulah apa hal orang perempuan topek lain ni. Sini okey, topek lain. Tu dia kan. Apakah lagi kelebihan yang lain? Orang yang mengimarahkan masjid. Yang ketiganya, Allah menjamin hidupnya. Iaitu Rasulullah SAW bersabda, orang yang berada dalam jaminan Allah, jika hidup ia akan diberikan rezeki dan kecukupan, dan jika ia mati ia akan dimasukkan ke dalam syurga. Siapa yang masuk ke rumah sambil mengucapkan salam, maka ia berada dalam jaminan Allah. Siapa yang keluar berjihad di jalan Allah, maka dia berada dalam jaminan Allah. Kan? Maknanya datang ke rumah Allah. Jangan risau. Semuanya Allah akan bagi kelebihan. Jaminan Allah akan bagi. Jaminan apa? Kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jangan risau. Dunia ni semua tahu. Macam saya sebut tadi, kita kerja akhirat, dunia pun dapat. Jangan risau. Allah cukupkan rezeki kita. Macam tadi sedekah kan? Amplek kelebihan sedekah Allah bagi kat itu. Tu Allah janji tu. Pertama, mengkayakan hati. Walaupun miskin, rasa kaya. Nak bagi. Yang kedua, membersihkan harta. Walaupun sikit, rasa cukup. Dia bagi tak pernah berkurang pun, tak jadi miskin. Orang sedekah ni tak pernah berlaku sedekah jadi miskin, tak pernah berlaku. Allah bagi ganti, Allah bagi ganti, Allah bagi ganti. Yang ketiga, memanjangkan usia. Sebab orang tua dulu panjang umur sebab rajin tolong orang, rajin bagi kat orang, rajin sedekah. Tak semestinya duit, bagi beras, bagi tepung, bagi gula, bagi Milo, bagi susu dekat rumah orang kenduri pun bagi. Orang susah, orang sakit, hulur duit. Orang meninggal, datang hulur duit. Orang nak kenduri, datang tak bagi duit. Orang dulu-dulu. Itu sebab dia panjang umur. Kita hari ni berkira. Salam-salam bagi sampul. Kosong yang belum tu. Ada yang macam tu. Kan? Bagi semangat panjang umur. Dan yang keempat, melancarkan rezeki. Itu kelebihan orang sedekah. Lancar rezeki. Rezeki tak semestinya duit ya. Rezeki setelah 40 tahun balik rumah, tiba-tiba nampak bini lawa. Ui, apa lawa benar ni malam ni? Bini kita tu. Selama ni tak macam tu pula. Rupa salah rumah. Ni contoh. Itu bukan joki tu, cari pasal nama tu kan. Cari pasal tak, memang bini dia lah. Ui, lawa apa tu, pahal kalau lawa benar. Abang ni, ada je. Nampak? Dapat rezeki, bini pandai masak. Allahu Akbar. Rezeki. Kan? Sedap betul masak ni. Saya kampung bang. Hari tu saya belajar dengan orang Thailand macam mana masak tom yum ni. Sedap betul. Sebab dia dah risau. Orang perempuan kalau tak improve masak, orang lelaki ni tu sebab dia gemar pergi kedai tom yum. Ya main-main. Kedai tom yum banyak sini. Kedai tom yum tu, cuba tengok cara dia ambil order. Dia boleh tanya, makan apa? Mana ada? Makan gapo beh? Men. Terang kek kopiah tu, men. Ya, makan gapo beh? Nasi goreng sop, telur dadah so. Lagi beh? Sup kosong so. Lagi beh? Muso. Habis. Mana men? Dia bergurau tu jadi tu, men. Balikkan kita buat tom yum. Jangan banyak cerita. Masak untuk suami. Kan? Alhamdulillah pandai bini aku masak. Bini dia kadang dia dah tahu dah selera suami dia pun. Dia dah tahu lah. Pagi tolong motor kabau.
Tengah hari tolu dada. Malam tolu masak kicap. Tolu kan. Naik hanya mulut lelaki tu. Kan, tapi tak apalah lelaki kau agama, tak apalah. Tapi abang sebelum tidur jangan lupa gosok gigi tau. Macam tu. Dapat rezeki. Anak pandai. Ya Allah Akbar. Kan, anak pandai. Ya Allah. Sajuk hati. Perempuan mula sebut sajuk perut. Tak baby perut. Sajuk perut tu kambung tu. Tak ada mana dah. Sajuk hati pun betul tu. Tiba-tiba tengok anak kombo. Ya Allah bang. Anak kita kombo. Allah. Wahal kombo tadika. Belum kombo universiti lagi. Dia punya sadih tu kan. Gembira kombo tadika. Yalah mana tak sadih hamba Kek rumah tak dengar cakap. Masa mana kombo boleh bayar persembahan ikut disiplin ni cikgu aja. Sadih hamba dengar cakap dah. Tu ya. Macam-macam rezeki. Rezeki naik pangkat. Rezeki dapatlah kurniaan-kurniaan tertentu. Mana tahu? Kan? Dapat projek kau, mana tahu? Kan? Dapat pulang berniaga lebih baik. Alhamdulillah. Macam tu lah. Kan? Macam saya lah mana pernah sangkut baru ni dapat ceramah apa? Dapat ceramah dekat luar negara. Kan? Nampak kampung ni. Melbourne ceramah tu. 1 jam dia tahan dan dibuka abang habis semua dia tengok Makna muka sini bukan muka penceramah dan muka budak petik buah. Ramai orang Malaysia habis sana petik buah tak boleh balik. Itu dia risau tu, dia ingat si masuk pun nak petik buah juga kan. Nah, tapi alhamdulillah ceramah kat sana ramai sangat. Alhamdulillah. Saya ceramah untuk yang menganjur tu orang Melayu Islam Singapura yang duduk di sana lebih 20-30 tahun. Tapi yang datang dengan ceramah ramai betul rakyat Malaysia kat sana. Ada yang datang 3-4 jam drive datang. Ceramah kan. Rezeki lah dapat tengok tampil orang. Tu rezeki juga. Kan. Lepas itu dia minta saya bawa pula mak saya. Bawa mak saya pergi sana untuk ajar tentang pengurusan jenazah. Macam mana mak saya dengan maklum saya disuruh bantu Bilal mandi jenazah. Ajar macam mana. Kadang ramai orang tak tahu kan. Nak pula dekat Australia ada satu masalah. Yang mandikan jenazah ni orang Arab. Dia kata macam menyiangikan dia terbalik, dia terlangkup dengan kawan tu. Orang dia kata. Dia kata, you don't worry. Dia cakap jangan risau. Dia tak rasa apa dah. Memanglah dah mati. Tapi adab dengan mayat tu tau. Yang tu yang sana tak tu yang minta mak saya datang tu. InsyaAllah saya nak bawa mak saya dan tahun ni juga. Untuk ajar, tunjukkan macam mana kan. Supaya mudah-mudahan orang Islam boleh conduct sendiri. Uruskan jenazah sendiri. Benda tu. Kalau doain tu kena baca lah kan. Ajar lah juga. Sebab kadang ni benda ni ilmu tu je. Share dengan orang. Saya cakap dengan mak saya, mak pergi lah mak. Ya, rezeki dapat pergi. Tu mak rezeki macam-macam. Allah bagi kat kita. Mudah, urusan. Macam tak ada penyakit, contoh tak ada sakit kan. Itu pun satu rezeki Allah bagi dekat gitu. Kemudian yang seterusnya, kelebihan pergi ke masjid ni, mengimarahkan masjid adalah disediakan rumahnya di syurga. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang keluar pada waktu pagi dan petang ke masjid, maka Allah telah menyediakan baginya sebuah rumah di syurga yang akan ia datangi setiap pagi dan petang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini makna kata janganlah kita risau. Lepas tu bercerita sedekah ni, orang siapa yang sedekah ni, mana dia terlibat dalam pembinaan masjid. Misalnya dia nak kutip duit nak bina masjid. Kita bagi. Terbina je masjid tu, Allah akan siapkan mahligai istana untuk kita dalam syurga. Nabi kata. Untuk orang yang membina masjid. Nampak tak? Membina ni bukanlah kata kita letak tiang ya, dengan kita menyumbang. Saya ceramah. Sebenarnya masjid dia tak ada masalah kalau orang Islam ni bersatu hati menyumbang. Tak ada masalah. Saya ceramah di MSU Shah Alam. Kan Malaysia Science University di Shah Alam. Masa tu NJK Masjid, ada satu masjid di Kelang, dia buat dinner kat sana. Nak kutip dana pembinaan masjid. Masa tu saya, Abang Samsul Rara dengan arwah Datuk Nasi Wahab. Masa tu dalam program forum tu lah. Bila ceramah, saya dengar cerita dia umumkan kos pembinaan masjid keseluruhan yang dia nak kutip 9.6 juta. Saya pun bisik dengan Abang Samsul Rara, bang bila dapat ni bang? Mahal betul saya cakap. Rupa-rupanya dalam tempoh setahun. Program tu baru dilancarkan dalam setahun lah. Dalam tempoh setahun, tinggal 800,000 sahaja lagi yang belum cukup. Maknanya 8 juta dah tu.
Mana nak beritahu kita ni kalau menyumbang tak salah. Cuma kita ni kadang-kadang perangai kita apa? Menangguhkan benda baik yang kita nak buat. Aku ingat aku nak bagilah. Jomlah bagi. Nantilah esok lah. Itu masalah kita. Kita gamak. Nantilah dulu. Cuba tengok dalam hidup kita. Selalu tak terjadi. Macam contohlah dekat orang kawasan karya kita. Ada yang sakit kuat. Weh, dengar sakit. Ingat petang ni nak pergi tengok lah. Bini tanya balik. Bang, jadi tak nak pergi tengok petang ni? Besok lah. Malam tu meninggal kawan tu. Pernah jadi tak? Meninggal pada hari itu. Baru nak pergi tengok. Bodoh nak tengok. Kau memang patut boleh tengok. Kau tak nak tengok. Kau tangguhkan. Itu dia meninggal. Kalau kita meninggal, langsung orang tengok kita. Dia cakap apa? Jangan main. Bodoh sementara. Nama pun tak bawa. Nama pun tak bawa mati. Nama. Nama tak bawa mati. Tinggal kat batu nisan ni nama itu. Contoh, Samsul tu sakit kuat dekat hospital. Samsul. Bukan nama sebenar. Contoh Samsul Bat lah sakit. Meninggal Samsul tu. Orang dah tak sebut Samsul sampai gua apa. Orang tanya jenazah sampai gua apa. Dah hilang nama tu. Tanam yuk. Arwah ni dulu ada posan. Dah tinggal arwah kan. Cuba tengok arwah Abang Boceh kan. Hayat kan tu. Sampai hari ni penceramah-penceramah satu Malaysia ni ceramah masih sebut nama tu. Nah, sampai tertanya-tanya kebaikan apa lagi yang dia buat ni? Apa lagi kebaikan dia buat? Jangan kita tengok tu sebab don't judge the book by its cover. Kita tak tahu amalan orang, kita tak tahu. Sampai semalam orang masih berasak-rasak nak pergi kubur dia. Cuba fikir. Hari ni dah seminggu dah. Apa? Ada tak orang macam tu? Susah nak jumpa. Kan? Macam-macam rupa dia satu makcik tu sampai pukul 10 malam datang lagi kat kubur dia sebab antara jasa dia dia bagi sumbangan untuk menyara persekolahan anak makcik ni tadi. Mana tak pernah tahu. Tak ada siapa tahu. Kan dah meninggal baru tahu. Tentulah. Yo tu kan. Bentuk tu boleh buat sebab kita cakap tu setakat tu. Jangan cakap. Benda yang paling senang kadang belum tentu boleh buat. Baru-baru ni saya dengan Radio Sinar kan, soalan orang tanya, masalah lah Ustaz, kata kenapa? Tu nak tanya pandangan, apa pandangan SD, kenapa? Sebab dalam ni ada keluarga saya ni, ada 7 orang adik-beradik, tetapi dalam 7 beradik ni kan, semua orang bagi alasan tak nak jaga mak dia. Mak dia sakit. Sekarang ni saya pun berhenti kerja sebab nak jaga mak mertua saya. Ini sebenarnya mak kepada suami saya. Saya sebab dia mak mertua saya fikir susah sangat, saya berhenti kerja sebab nak jaga mak mertua saya. Setiap kali tanya, sibuk, ada urusan, hantar anak tuition lah, itulah, inilah, semua tak boleh. Bayangkan. Benda macam tu pun kita tak boleh nak buat. Cuba fikir, benda-benda lain, kebaikan-kebaikan lain. Mak kita sendiri payah. Kan? Itu nak cakap apa tu? Kan? Jangan cakap lah tuan. Payah kan? Macam itulah keadaan hidup manusia. Dan kemudian, seterusnya, digugurkan dosa dan ditinggikan darjatnya, kelebihan yang seterusnya. Sabda Rasulullah SAW, mahukah aku beritahukan perkara yang dapat menghapuskan dosa dan meninggikan darjat? Maka menyempurnakan wuduk, sering melangkah ke masjid dan menunggu solat selepas solat. Nampak? Dah beritahu dah. Menunggu solat selepas solat. Dia dah solat dah maghrib, ditunggu dulu. Tunggu sampai isyak kakak. Contoh. Ambil wuduk. Biasakan berwuduk di rumah. Baru kita bergerak balik. Itu semua ada kelebihan dia. Kan? Saya ni bukan apa Ustaz, bangsa tu kontut ni. Tak apa dah, ambil wuduk. Dah perjalanan kontut, ambil wuduk balik. Itu aja. Tak susah. Maksud ni membiasakan diri dah keadaan berwuduk gitu. Kan? Ya. Kontut ni jahat tuan, dia memang ini setan punya hal ni. Dia memang kan Nabi sebut syaitan, sesungguhnya syaitan dan iblis itu mungkin berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara yang besar. Tapi mereka tidak pernah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara yang kecil. Dia memang kan kacau itu. Waktu semayang kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan maghrib. Dah, alamak adil ya Sofia. Seadanya aku, macam tu. Tajuk drama pukul 7. Macam mana ni, alamak. Setan pun bisik, kau tunggulah iklan, baru semayang. Nampak setan kacau. Tak yo pula lah. Tunggu iklan.
Iklannya berlari, maka capih masuk bilik air, ambil wuduk. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahalamin. Setan bisik lagi. Macam dah habis ya iklan tu. Langsung sampai maghrib satu rakaat ni. Gila tu kerja kan. Nampak tu. Setan juga kerja. Budak main bola tu. Main bola, main takraw. Itulah cabaran dia. Saya main takraw dulu. Itulah ujiannya. Azan. Wih, dah nak maghrib ni. Allahu Akbar. Last goal, last goal. Dia pun kerja lah cari gol. Dah golap dah. Gila betul main. Gol. Isyak dah. Dia baca mana? Kan itu masalah dia. Bila semayang, dia tengok bila semayang. Setan ni ngacau itu. Kita dah ambil wuduk kan. Okey tadi. Semayang. Allahu Akbar. Mula dia meniup-niup. Dia tiup telinga tu. Dah gatal telinga. Tu yang Sami Allahu liman hamidah. Sampai dia ganggu. Dia tiup hidung. Dah hidup. Mula ada tu. Sengit muka nak motorkan gatal tu. Colah-colah ketiak. Celah-celah paha. Dia memang kacau. Gatal pelipat lutut kaki kita ni kan. Masa tu lah gatal. Tadi tak ada lah gatal tau. Tengah semayang. Setan ni kerja. Nabi dah pesan. Ingat setan tu. Setan kacau ni. Delik lah. Paling favourite. Colah punggung. Jangan main-main. Itu topik favourite dia. Dia tiup kan. Kita mula terfikir. Kontut ke ni? Kontut ke tidak? Setan. Macam tu ya. Setan ni. Macam tu yang fikir. Setan. Kan tu. Tapi kalau dah membobok bunyi setan. Orang belakang kau lah setan. Nama marah belakang tu. Menghadap pukul kawan tu. Agak-agak lah. Dia dua ya tuan-tuan. Kalau buat kontut ni. Yang pertamanya bunyi. Yang kedua bau. Kalau jelas salah satu tu berhentilah. Bunyi tau. Tak tahu apa pakak pun tu. Satu lagi bau. Bau joring. Tu lah. Berhentilah. Dah tahu dah tu. Memang kontut. Janganlah banyak cerita. Cuma kadang-kadang dia macam kita tak pasti. Dia kalau kontut ni kita tahu lah. Kan? Kita tahu dah. Tiba-tiba pula ilmu kontut malam ni. Memang. Kemudian apa lagi? Setiap langkah diganjari 10 pahala setiap langkah. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang bersuci di rumahnya, lalu ia melangkah ke masjid untuk menunggu salat, maka 2 malaikat menulis baginya bagi setiap langkah 10 kebaikan. Rumah tak adalah jauh mana daripada Lulangan Batu Sembilan. Datang ke Masjid Al-Mukhlisin. Rumah daripada lepas Zuhur jalan. Kan? Janganlah macam tu mana sampai sini dah tak rupa orang lah. Kan? Tak ada lah macam tu. Maksudnya kita melangkah sampai kat kereta, sampai kat parking langkah kita tu semua kira. Wallahualam. Allah yang tahu nak bagi ganjaran berapa bila kita naik motor, naik kereta ni. Datang ya tuan-tuan. Kan? Tu dia. Ini hadis ni riwayat Ibnu Hibban. Kemudian Allah akan memurniakan cahaya terang pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, berilah kabar gembira kepada orang yang berjalan ke masjid bahawa ia akan mendapat cahaya yang sangat terang pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Daud. Kan? Jadi semua sikap kita ni sebenarnya kalau kita ambil kelebihan-kelebihan ini, insya-Allah kita akan berubah. Kan, berubah sikap daripada apa? Kadang orang cakap, kau tengok tu, kaki perempuan, kau tengok orang tu perangai, dia ni kaki minum ni. Dia ni kaki bawang, membawang jangan pakai lagi lah. Istilah membawang ni tak sesuai. Bawang ni mahal lah guys, sadap lah kalau masak cara kono, cara sadap. Bawang ni. Dan bawang termasuk dalam senarai barang kawalan. Jadi jangan lagi dah pakai membawang. Membawang ni benda baik, tukar, membangkai. Itu sesuai. Ya, memburukkan orang sebab mengumpet pasal orang sama artinya bercik, sama artinya memakan bangkai busuk saudara dia sendiri. Jadi berhenti cerita buruk pasal orang. Macam saya tadi pun saya dah maafkan saya siap. Mana yang cakap pasal saya tadi saya dah maaf. Saya masuk tadi saya terdengar tadi orang cakap tingginya saya dengar. Jadi saya dah maafkan, tak ada masalah, tak ada. Yang seorang tu dalam TV nampak gemuk, wah hajar betul. Yang itu pun saya maafkan, tak ada masalah, Itu semua saya faham tu. Itu memang kritikan yang biasa saya dapat. Kan dalam TV memang semua nampak bosak. Abang Abdul Wahab ni dalam TV nampak bosak, dia slim ya.
Iya. Kan? Kadang TV ni banyak nipu tu. Dalam TV nampak tua tu seekor lagi. Saya tu lah masalah. Kan? Inilah Samsul Debat. Nampak tak? Okey. Hari tu saya pergi ke Pulau Pinang. Turun flight, ada cakap, pelakon kan? Lagi tahu. Saya kata bukan. Tak adalah mana ada. Ya pelakon. Saya kata bukan. Saya penceramah pandai pelakon. Allah parah. Saya kata bukan. Dogi pula. Setelah saya tanya, okey lah, saya siapa? Aaron Aziz kan? Jania saya masuk dalam air tengok. Tak mana sama? Tak ada. Kan? Saya dapat kat tawaran pelakon tu, bisa tolak. Tak suai dengan jiwa saya. Cik. Watak tu tak kena. Cerita munafik dua. Saya dapat watak hantu celah buluh tu. Jadi saya tak nak. Jadi saya tolak. Tak adalah mandai. Tak ada mandai. Jadi, mana kita ubahlah pada kaki perempuan, kaki membawang lah, kaki mengumpat lah, kaki apa. Tukar jadi kaki masjid. Jangan malu. Datang masjid sentiasa. Yang tenang hati kita. Ingat tak? Dah dipesan kan? Abu Lais As-Samarkandi beritahu. 7 tanda manusia takut kepada Allah. Terlihat kepada 7 tanda. Abu Lais As-Samarkandi kata, tanda-tanda dia takut kepada Allah terlihat pada 7 perkara. Saya tak payah hurai panjang lah, ringkas. Yang pertama, pada lisannya. Dia akan cakap yang baik-baik sahaja. Zikir, mengaji, kan? Baca Quran lah, kan? Orang perempuan, berhentilah bercakap. Aku ni mulut je jahat, hati baik, tak ada mana tu. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Lagi satu lagi, kau pergi Mekah, mulut kau elok-elok. Bukan pergi Mekah yang ke alam damai ni bukan elok mulut. Ada mengajar orang macam tu. Ke Malaysia ke mana-mana pun kena elok mulut. Cuma ke Mekah tu memang kita lagi-lagi kena jaga. Saya ke Mekah tu bukan mulut, bukan dalam hati. Hati saya terdetik masuk mula-mula saya pergi Mekah. Saya cakap, aku takkan hilang selipar aku dah. Aku muda lagi dalam hati tu. Tak hilang ni dah. Mak dah bagi dah bokeh selipar tu. Siapkan reben kalau kuning takkan hilang. Aku sekolah agama lah, ni yang boleh baca nombor Arab ni. Rak 23. Tahulah. Keluar ya daripada semayang bukan selipar dah dengan rak-rak hilang. Rak tu kan ada tayar kata mana poin. Rak tu. Apa dan muka. Itu dalam hati dia belum cakap lagi dah. Alah cakap apa? Itu sebab elok-elok. Pada lisan kita cakap yang baik-baik. Ya. Yang kedua, terlihat pada pandangan matanya. Tengok yang baik-baik, terutama ni tengok yang baik-baik. Kan, perempuan dia tengok YouTube, dia tengok Ustaz Samad, dia kata kan. Tak apalah, dia tengok ustaz-ustaz yang alhamdulillah, dia tengok ulangan camah-camah yang dia terlepas, contoh dia nak tengok. Boleh. Yang baik-baik dia tengok. Kita buka macam bangun pagi, ramai yang tak tahu bangun bila bangun subuh, lepas subuh tu. Lepas subuh, keluar rumah, menghadap kiblat. Kalau dapat tengok cari pohon yang menghijau tu, letak mana jantung sini ke sini? Sini ya. Sini. Betul lah kan? Letak macam ni ya. Tarik nafas. Tahan nafas tu selawat 3 kali. 3 kali lepas. Itulah senaman jantung yang baik sekali. Untuk ngelak antara terkejut tu. Buat tu. Kan? Tapi kalau tak terdaya jangan dipaksa tau. Kalau langsung berhenti situ. Dah aku lah kena kan. Kan? Maknanya asah tu kita mana latihan untuk jantung kita tu. Tarik nafas. Tahan masa tu kita selawat. Lepas aja tu. Buat. Menghadap ni pohon yang menghijau ni bukan apa pokok-pokok ni kan. Yang ni dia membagi tenaga kat kita ni. Tu dia. Ya? Okey, mata. Yang ketiga, hati. Buang perasaan tamak. Buang perasaan nak sombong, nak action dengan orang. Kita ni manusia biasa, tak ada apa pun. Buang dengki. Habis-habis dengki. Dengar dia dah naik pangkat. Tak apa dijilat bos itu. Nampak? Mulut dia. Dengar dia pakai kereta baru. Tak mana dia curi duit tu. Anak dia dapat semua A peksa. Macam anak dia seorang pandai. La ilaha illallah.
Dengan Abang Haji tu, Abang Haji man, Abang Haji tu lah yang umur 85 tu. Ha, kenapa? Dia baru kahwin. Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Bini dia umur 25. La ilaha Allah pun muda mana. Tahu tak apa. Orang tu pula kan. Ada mula keluar cakap apa? Dah dibomoh bini itu. Jangan dengki. Yang seorang tu lagi lah. Malam pertama mati tu. La ilaha illallah cakap. Cuba elok cakap. Dengar-dengar dia dapat naik pangkat. Alhamdulillah ada pegawai besar kat tempat kita. Mudah-mudahan boleh minta tolong besok. Macam tu. Dia pakai kereta baru lah. Ya ke? Bertuah lah. Mudah-mudahan dapat kita tumpang dia. Kan nak? Anak dia dapat semua A. Mudah-mudahan. Ada juga rupa-rupanya orang yang pandai kat kawasan kita ni. Budak-budak pandai. Dengar Haji tu. Kahwin muda. Bini 25. Alhamdulillah. Dapat bini yang tegap boleh jaga dia. Tak senang. Aduh, yang bodoh nak cakap. Cuma tanya perempuan tu. Apa yang kau gemar benar dengan Abang Haji tu? Macam mana saya nak cakap kan? Dia ni penyayang. Dia pandai jaga hati saya. Dia ni lemah lembut je cakap. Lepas tu kan, setiap kali saya marah, tak pernah balas balik. Dia pokak, tak terangkan nak balik apa. Tak ada, ni bukan orang sini tau, tempat lain. Tempat lain, ni contoh. Okey, seterusnya, lapis hati apa? Jangan dengki-dengki ya, jangan dengki. Yang seterusnya, yang keempat, pada perutnya. Perutnya tidak membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya. Kan? Dia pastikan jaga benda-benda baik, dia masuk. Nabi sebut barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda haram itu ada di dalam perutnya. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan benda haram itu ada di dalam perutnya, maka tempatnya adalah di neraka. Na'udzubillah, minta jauhkan. Itu sebabnya carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Seterusnya yang kelima, pada tangan kita. Maksudnya banyakkanlah tolong orang, sedekah. Tadi tak buat duit, tak apa. Minta nombor akaun, balikkan transfer. Kan? Sumbangkan pada masjid, temu masjid. Berapa lama dah duduk ke alam zaman? 20 tahun. Sampai tak sumbangan 2,000. Kau mana kalau 2,000 pun tak sampai. Bagilah sumbangan kepada masjid. Seterusnya yang keenam, pada langkah kaki kita. Melangkahlah ke tempat-tempat yang baik. Terutamanya masjid, rumah Allah yang datang. Dan yang terakhir sekali, tanda-tanda takut kepada Allah terlihat kepada ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Tujuh perkara. Ya? Jadi, rasanya cukuplah setakat tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya faham signal-signal suruh berhenti tu, saya faham. Kalau dah bergalih-galih duduk, kau jam duduk sini tu, saya faham mana kau nak berhenti lah tu. Jangan risau. Kan? Tiba-tiba kan, macam tak perasan ni dah 1 jam suku kita ceramah. Kejap je. Dia memang macam tu. Macam orang kahwin muda lah. Hanya orang yang kahwin tu je tahu nikmat dia. Orang yang tak kahwin hanya dapat puji je. Macam dengan ceramah ni kan. Mana sama nikmat duduk tengah dengan nikmat bersandar? Tak sama. Kan? Contohlah. Tak payahlah beralih ni. Contoh je nak bagi gambaran dan nak bagi faham. Kan? Jadi mudah-mudahan kita berjumpa lagi insya-Allah. Terima kasih banyak kerana kesudian mengundang saya pada malam ini. Sedikit makluman di belakang sana ada sahabat-sahabat yang datang, yang berniaga. Yang seorang tu daripada Tabuh Naning Alor Gajah Melaka. Ini semua barang-barang dia, bukan barang saya. Dia berniaga barang-barang sunnah, buah tamar, habatus sauda, minyak zaitun, minyak bidara. Begitu juga yang seorang lagi, dia datang bawa madu. Dua makanan sunnah yang kena ada kat orang Islam. Pertamanya buah tamar, keduanya madu. Faham orang perempuan? Madu lah bah. Madu kelulut, madu tualang. Begitu juga dia ada bawa sambal gesek, batu kikir, jambatan bosi. Ada sikit lah sambal gesek yang koreng-koreng ni supaya tahan lama. Begitu juga dia ada bawa sambal crispy, Cik Ruby. Memang sana. Habis kau jual tester. Begitu juga satu lagi dia bawa susu kambing. Susu kambing tu memang sana. Orang perempuan dia tak tahan bau. Jangan risau, tak ada bau. Dia kambing daripada Holland, Belanda. Siapa yang fikirkan dalam buat susu kambing tu ada buah tamar, ada badam. Siapa yang fikir kenapa sadap mana sambal gesek? Dan kenapa sadap mana sambal crispy tu dengan susu kambing tu? Baru saya perasan, saya dapat free. Itu yang sadap mana tu. Jadi tuan-tuan, manalah boleh
Tapi apa ni, yang susu kambing tu untuk gastrik elok. Siapa yang gastrik, dia nak puasa, dia nak cuba, insyaAllah boleh test. Memang okey, insyaAllah. Kemudian untuk orang perempuan yang hormon mengayau tu, kejap awal, kejap lambat, kejap tak mana pergi je, boleh cuba. Tapi mana yang dah tua, dah tak ada tu, tak salah cari, memang dah tak ada. Tapi tapi kalau minum datang dia balik, joki. Tapi kalau orang-orang lama yang sakit tulang, osteoporosis, sakit sendi pun boleh cuba, insyaAllah. Berapa harga tuan-tuan tanyalah sendiri, saya tak tahu. Tuan-tuan tanya sendiri ya. Jadi itu saja pada saya, minta maaf banyak. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.